Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Facebook dan Facebook Live saya. Malam ini saya ke udara sekali lagi uh, bersempena dengan ialah beberapa isu-isu yang sedang hangat diperkatakan bukan saja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat negeri Sabah. Tapi sebelum saya lupa, saya mengajaklah rakan-rakan yang masih belum follow page saya. I will be very appreciate kalau rakan-rakan yang masih belum follow page saya, tolong follow page saya supaya mudah untuk kita menyebarluaskan maklumat-maklumat yang kita ingin sampaikan khususnya kepada rakyat negeri Sabah dan Malaysia pada keseluruhannya. Jadi alhamdulillah hari ini saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada rakan-rakan yang telah sudi meluangkan masa untuk menjemput saya dan YB Munira di, saya harap sound okey. Okey. Okey, harap sound okey lah. Sound check. Sound check. Tes. Tes. 1, 2. Okey, suara okey? Okey. Tes. Set, okey. Coba bagi naik yang lampu ni. Bagi naik lampu sikit. Bagi naik sikit. Okey. Okey. Jelas, jelas. Sound okey. Tes. Tes. Okey. Tes. Dengar. Okey. Tes. Suara masih kurang jelas? Okey. Inilah. Max bilang jangan bersuara. Inilah masalah dia. So, minta maaf sekejap. Siaran tergendala. Pegawai-pegawai teknikal saya tengah berusaha untuk rectify sound kita. Jadi, suara tak jelas, Datuk. Minta tolong cek dulu suara. Tes. Okey. Suara okey? Cek. Suara okey? Okey, okey. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya mengambil kesempatan pada malam ini juga untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pejuang yang telah sudi hadir ke airport sebentar tadi pagi. Sebenarnya untuk makluman rakan-rakan semua, saya tidak merancang untuk balik pada hari ini disebabkan sebab minggu hadapan kita masih ada sidang parlimen. Jadi ada beberapa homework lah yang sebenarnya yang saya ingin buat, melawat beberapa perpustakaan, arkib dan sebagainya untuk mencari dokumen-dokumen sebagai persiapan untuk persidangan pilihan raya untuk sidang parlimen minggu depan. Tetapi secara kebetulan esok saya akan merasmikan persidangan bahagian pensiangan. Saya telah dijemput, maka saya terpaksa baliklah. Dan apabila saya balik itu saya agak rasa terharu apabila melihat ramai rakan-rakan yang sudi menjemput kami di airport sebentar tadi. Dan pada saya, apa yang saya ingin sebutkan pada malam ini, saya dan juga YB Munira dan juga rakan-rakan lain, wakil-wakil rakyat di dalam Parti Warisan, kami ini hanya sekadar insan kerdil yang sebenarnya hanya cuba memainkan peranan kami selaku rakyat negeri Sabah untuk memastikan agar apa juga hak dan kepentingan negeri Sabah itu perlu kita pertahankan dan perlu perjuangkan.
kami ini tidak ada, we are nobody sebenarnya. Cuma kami bersyukur selaku wakil rakyat khususnya di dalam parti warisan, kerana yang berjasa ini sebenarnya adalah parti warisan, bukan kami. Sebab warisan telah memberikan satu platform kepada kami, saya, Munira, rakan-rakan lain di dalam parti warisan yang ada pada hari ini, hingga membolehkan kami menggunakan platform ini untuk memainkan peranan kami selaku rakyat negeri Sabah untuk menyuarakan apa yang kita rasa tidak betul dan menuntut apa yang sepatutnya menjadi hak kita. Jadi itu sejak sebenarnya peranan yang kami ingin mainkan. Cuma ialah dalam keadaan senario politik yang berlaku di negara kita pada hari ini, dengan keadaan ekonominya, dengan inflasi, kenaikan kos harga barang dan sebagainya, penting bagi kita dalam kerangka untuk menyelamatkan negara kita, dan yang paling penting negeri Sabah ini, penting bagi kita untuk memastikan agar kita mempunyai bilangan yang mencukupi, khususnya di dalam Dewan Rakyat maupun di dalam Dewan Undangan Negeri, untuk memastikan agar agenda untuk menuntut dan mempertahankan hak kita itu dapat kita realisasikan. Jadi sebab itulah saya sekali lagi pada malam ini mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, walaupun ada yang tidak dapat hadir, ada yang mesej dengan saya, minta maaf Datuk, kami tidak dapat hadir sebab kami berada jauh. Sebenarnya kehadiran tuan-tuan di airport itu sebenarnya ialah dia memberikan semangat kepada kita, tetapi jauh lebih penting sebenarnya each and every one of us boleh memainkan peranan kita tidak kira di mana kita berada. Mungkin ada orang Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia, ada orang Sabah yang mungkin tidak dapat datang ke Kota Kinabalu kerana kedudukan jarak yang tidak boleh memungkinkan mereka datang untuk memberikan sokongan. Tapi saya ingin nyatakan pada malam ini sebenarnya tidak penting di mana keberadaan kita di negeri Sabah. Tetapi apa yang jauh lebih penting adalah komitmen dan jiwa kita, meletakkan kepentingan Sabah melebihi kepentingan segala-galanya. Agar apa juga yang kita perjuangkan hari ini dapat kita wariskan kepada generasi yang mendatang, khususnya di negeri Sabah ini. Dalam keadaan hari ini, Sabah bukan lagi satu rahsia. Hatta Perdana Menteri pernah sebut di dalam parlimen akan cuba mengeluarkan Sabah daripada belenggu kemiskinan. 8 daerah termiskin di Sabah, di Malaysia, 10 daerah termiskin di Malaysia, 8 terletak di Sabah. Itu bukan satu perkara omong kosong ataupun bukan retorik politik, tapi itu adalah satu kenyataan yang suka atau tidak kita kena menerima dengan hati yang terbuka. Tapi bagaimana cara untuk kita mengubah nasib kita ini? Kalau tidak lain dan tidak bukan melalui diri kita sendiri. Jika kita boleh mereformasikan diri kita, minda kita, dan saya yakin dan percaya kita boleh membawa Sabah ini keluar daripada belenggu kemiskinan, tetapi tidak dengan mengharapkan orang-orang yang berada di sebelah sana untuk menyusun atur nasib dan masa depan kita. Jadi itu yang saya sebutkanlah di awalan live saya pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir. Cuma saya dimaklumkan, saya tidak tahulah kalau YB Munira telah menerima panggilan daripada pihak polis. Saya telah menerima panggilan daripada pihak polis untuk kononnya ada satu kertas siasatan dibuka. Hasil daripada tadi pagi di airport tadi, bila kita datang ada perhimpunan dan sebagainya. Maksud saya beritahu kita akan memberikan kerjasama. Tidak ada masalah bagi kita untuk disiasat apapun kertas siasatan yang mereka buka, apapun siasatan yang mereka ingin lakukan. Kita selaku rakyat Malaysia di dalam sebuah negara demokrasi, kita akan sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Tidak ada terlintas di hati kita pun untuk cuba melanggar peraturan dan sebagainya. Tapi apa yang penting kepada kita, khususnya rakyat negeri Sabah, kamera pun hilang. Kepada rakyat negeri Sabah, apa yang kita lakukan hanya semata-mata kerana kita ingin memastikan agar apa yang kita perjuangkan itu dapat kita realisasikan. Jadi insya-Allah jangan bimbang sangat tentang kertas siasatan kononnya ada dibuka. Kita akan berikan kerjasama. Saya ingin nyatakan kepada semua rakan-rakan di luar sana, jangan pernah takut apabila kita memperjuangkan sesuatu hak yang sewajarnya dan terbukti dan ternyata itu adalah milik kita. Jangan sesekali untuk kita merasa takut dan gentar, karena itu merupakan usaha-usaha yang cuba dimainkan oleh mereka untuk menakut-nakutkan kita agar kita
tidak lantang untuk menyuarakan hak dan kepentingan rakyat khususnya di negeri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini sebenarnya ada beberapa topik yang saya ingin sentuh. Antara lainnya, pertamalah kalau saya boleh sentuh topik yang saya bawa di Parlimen baru-baru ini. Tadi pun di dalam sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu tadi, saya telah sebut sedikit sebanyak berkenaan dengan apa keadaan yang berlaku. Jadi berkenaan dengan perihal 40% tax net revenue yang dipungut di Sabah perlu stay di Sabah. Kerana itu adalah satu perkara yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, di mana hak kita sewaktu kita membentuk Malaysia itu di antara perkara-perkara yang telah dipersetujui oleh bapa-bapa kemerdekaan kita, bahawasanya bahawa setiap apa yang dikolek, setiap teks yang mereka pungut, Kerajaan Persekutuan pungut daripada Sabah, 40% daripada hasil itu perlu ditinggalkan di Sabah minus whatever tax collected sewaktu tahun 1963. Jadi ini merupakan hak kita. Jadi sebab itulah ianya dekat dengan hati saya. Kalau tuan-tuan ingat sewaktu bulan Mac, saya ada surat dia, kalau saya boleh kongsilah surat. Surat dia, ini surat dia. Okey, pada bulan Mac tahun 2022, saya telah mengutus surat kepada YB Tan Sri Datuk di-Pertua Dewan Rakyat apabila saya merujuk Yang Berhormat Menteri Keuangan yang pada ketika itu telah mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan Menteri Hal Ehwal Sabah. Jadi percanggahan itu telah mengakibatkan saya mempunyai hak selaku ahli parlimen untuk merujuk salah satu di antaranya untuk dirujuk ke Jawatan Kuasa Tata Tertib, Jawatan Kuasa Pilihan Khas kerana telah mengelirukan Dewan. Kerana niat dan nawaitu saya adalah tidak lain tidak bukan untuk memastikan agar apa yang disebut oleh menteri di dalam parlimen itu adalah satu perkara yang tidak mengelirukan Dewan, dan apabila mengelirukan Dewan ini bermakna mengelirukan rakyatlah. Jadi pada ketika itu Menteri Keuangan menyebut bahawa 40% tax revenue collected from Sabah itu sudah tidak terpakai kerana ada persetujuan lain yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri pada masa itu. Tetapi apabila Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Sabah, Datuk Dr. Max, berbahas di dalam parlimen menjawab mengenai isu-isu yang berkaitan rapat dengan kementerian beliau telah menyebut bahawa 40% itu masih relevan. Jadi berlaku percanggahan di antara dua jawapan, di antara dua menteri kabinet itu telah mengakibatkan saya mengambil keputusan untuk merujuk salah satunya kepada Jawatan Kuasa Khas Parlimen kerana mengelirukan Dewan. Dan hasil daripada surat tersebut, maka saya mendapat jawapanlah. Saya mendapat jawapan daripada Tan Sri, daripada Menteri Keuangan. Saya mendapat jawapan daripada Menteri Keuangan. Kalau saya boleh tunjukkan, inilah surat dia. Menteri Keuangan telah menjawab dengan panjang lebar yang menyatakan bahawasanya yang mana mengatakan mengesahkan bahawasanya bahawa beliau tidak mengelirukan Dewan kerana memang ada dokumen dan persetujuan pada kononnya pada tahun 1970 dengan berkaitan dengan isu pengwartaan yang telah diluluskan pada tahun 1970 dan di situlah ini warta inilah kalau saya boleh pegang. Warta inilah yang saya isukan dahulu, sebab kalau tengok kepada warta ini, dia letakkan perkataan rahsia. Dia letak perkataan rahsia. Kenapa saya bangkitkan isu ini? Kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, warta ini adalah dokumen publik. Maksudnya sesuatu pengwartaan itu adalah untuk dimaklumkan kepada rakyat jelata. Maknanya apabila sesuatu peraturan ataupun sesuatu undang-undang dikuatkuasakan dan dipersetujui dan diluluskan, maka warta dikeluarkan. Dan warta ini adalah untuk public consumption, untuk public knowledge.
untuk menyatakan kepada rakyat bahawa warta telah kerajaan telah meluruskan satu warta dan warta inilah yang akan diguna pakai. Dan sebab itu apabila ianya diberikan kepada saya dan saya bangkitkan, saya tanya kepada Kementerian Keuangan, apa sebab warta yang diberikan kepada saya itu diletak sebagai rahsia? Sebab warta ini pada kebiasaannya dan pada kebiasaannya adalah satu perkara yang bukan rahsia. Warta ini bukan rahsia. Warta ini adalah untuk pengetahuan umum. Dan di sinilah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari sinilah formula pemberian 26.7 juta yang sering kali dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen daripada Sabah. Even daripada waktu zaman UMNO lagi. Sewaktu Tun Mahathir, sewaktu Pak La, sewaktu Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, seringkali kita dengar ahli-ahli parlimen kita bangkit dan bertanya di dalam Dewan Rakyat, bertanyakan tentang apa formula yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan apabila mereka memberikan kita grant tahunan sebanyak 26.7 juta. Yang mana grant tahunan ini, kalau dikira berpandukan, berlandaskan kepada Perjanjian Malaysia tahun 1963 itu yang kita sebut 40% tax revenue collection yang diambil daripada Sabah mesti stay di Sabah. Jadi maknanya kalau diambil daripada 26.7, kalau diambil daripada cukai yang dipungut daripada Sabah, tidak kurang daripada 100 bilion kalau saya tidak silap, maknanya kalau 40% tax collection perlu stay di Sabah, bermakna 26.7 juta ini terlalu jauh daripada apa yang sepatutnya negeri Sabah dapat. Tetapi biasalah, daripada sejak zaman Tun Mahathir, Datuk Najib, Pak La, Datuk Najib, kemudian Datuk Najib tumbang, balik kepada Tun Mahathir, kemudian kepada Tan Sri Mahyudin, dan sehinggalah sekarang Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Isu ini sering dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen khususnya yang datang daripada Sabah. Yalah, sebelum ini saya pernah dengar Datuk Dr. Jeffrey mengatakan bahawa dia aware tentang dokumen ini. Itu yang saya pernah tanya dia di dalam ruangan live ini, pernah saya tanya dia. Kalau betul dia tahu, apa sebab dia tidak maklumkan? Sebab saya secara peribadi telah nyatakan, yalah, saya tahu ini merupakan penggal pertama saya sebagai ahli parlimen dan sebagai rakyat Sabah saya tidak pernah tahu tentang kewujudan warta ini. Sebab itu saya bangkitkan tentang isu warta rahsia ini, kerana pada ketika warta ini diberikan kepada kami, kepada saya telah minta agar pegawai-pegawai kita untuk membuat siasatan, untuk membuat carian, baik di dalam laman sosial parlimen, di library parlimen, di beberapa library lah di Semenanjung Malaysia untuk mencari kewujudan warta ini. Dan untuk makluman, apabila kami cari warta ini, kami tak jumpa warta ini. Sehinggalah kami cari dan terjumpa dia di satu tempat. Saya tidak payah sebutlah di mana tempat dia. Tapi kami jumpa warta ini, buku pengwartaan ini kami jumpa di satu tempat. Dan warta ini ada. Dan dari sinilah apabila YB Daryl maklumkan kepada saya, inilah sebenarnya yang selama ini rakyat Sabah, pemimpin Sabah tanya dan cari. Daripada mana formula 26.7 itu diperolehi. 26.7 ini daripada macam mana formula yang mereka gunakan untuk memberikan Sabah 26.7 juta setiap tahun. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ianya berpadukan kepada sekejap saya nak tunjuk. Berpandukan kepada warta ini. Warta ini kalau saya boleh tunjuk. Warta tahun 1970. Kalau kita tengok, saya harap jelaslah boleh nampak. Warta ini telah dikeluarkan pada ketika darurat. Saya telah sebut ini. Dan kalau tengok di sini, bagi tempoh 5 tahun, mulai 1 Januari 69, Persekutuan hendaklah berhenti daripada memberi kepada negeri Sabah pemberian yang dinyatakan dalam seksyen kecil 1, seksyen 2 bahagian 4, jadual ke-10 kepada perlembagaan, dan sebagai menggantikannya, Persekutuan hendaklah memberi suatu pemberian lain
bagi tempoh 5 tahun yang tersebut, yang jumlahnya bagi tahun 69, 70, 71, 72 dan 73 masing-masing berjumlah 20 juta, 21, 23, 24 dan 26,7 juta. Jadi kalau kita baca daripada warta ini tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan 1970 warta ini dikeluarkan pada ketika darurat, yang pada ketika itu Sabah tidak ada darurat. Berlaku konfrontasi di Semenanjung Malaysia 13 Mei pada ketika itu di Tanah Melayu, berlaku darurat dan maka dengan itu darurat dikuatkuasakan. Dan oleh kerana darurat dikuatkuasakan, kerana ada berlaku kekecohan di Tanah Melayu pada ketika itu, Sabah yang tidak mempunyai masalah pada ketika itu juga terpaksa berhadapan dengan darurat. Nah, maknanya masa darurat ini Parlimen pun tidak bersidang dan ialah semua perkara-perkara yang melibatkan sistem demokrasi itu terhenti. Dan negara kerajaan memerintah negara kita ini dalam keadaan apa kita cakapnya ada demokrasi, ialah tanpa demokrasi lah, sebab Parlimen terhenti, Dewan Undangan Negeri terhenti dan sebagainya terhenti. Jadi kalau tengok kepada warta ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, dia sepatutnya hanya berkuat kuasa 5 tahun. Tetapi ialah sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ini dalam live saya, niat Kerajaan Persekutuan meneruskan warta ini sehingga tahun 2022. Bayangkanlah dalam tempo dari tahun 1970 sehingga tahun 2022. Warta ini baru dibatalkan baru-baru ini. Can you imagine? Jadi itu satu perkara. Apa niat dia? Dari tahun 1970 sehingga tahun 2022 barulah warta ini dibatalkan. Sedangkan untuk makluman tuan-tuan, sewaktu Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, ordinan darurat telah dimansuhkan sepenuhnya, kalau saya tidak silap pada tahun 2011 kalau saya tidak silap. Dimansuhkan sepenuhnya ordinan darurat yang telah dikuatkuasakan pada tahun 1969 itu telah dimansuhkan sepenuhnya. Maknanya apabila dalam tempo matang setelah ianya dimansuhkan 6 bulan selepas itu pada kebiasaannya, apa-apa ordinan, apa-apa warta yang dikeluarkan pada ketika darurat itu dikuatkuasakan, semua warta-warta yang diluluskan pada ketika darurat secara otomatik terbatal. Nah, bayangkanlah tahun 2011. But again, Kerajaan Persekutuan masih meneruskan menggunakan warta ini untuk menguatkuasakan pemberian 26,7 juta yang diberikan geran tahunan yang diberikan kepada Sabah. Again, apa niat Putrajaya? Jawapan dia jelas, tuan-tuan, kerana mereka tidak ingin memberikan hak kita 40% sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan itu. Jadi apabila berkisar kepada soalan yang saya ajukan kepada Menteri Keuangan pada ketika itu, apa sebab warta ini dirahsiakan? Apa sebab warta ini kami cari susah dapat, dalam portal Parlimen tidak jumpa, dalam library Parlimen tidak jumpa, sehinggalah kami cari di satu tempat dan barulah warta ini jumpa. Dan kalau tuan-tuan ingat, sewaktu hari terakhir persidangan pada bulan Mac kalau saya tidak silap, saya tanya soalan ini, tetapi Kementerian Keuangan tidak memberikan saya apa-apa jawapan dan respon sehinggalah persidangan Parlimen baru-baru ini. Dan persidangan Parlimen baru-baru ini, mungkin oleh kerana tekanan yang kita telah berikan sepanjang dari sejak Mac sehinggalah bulan Julai, baru-baru ini kerajaan telah mengeluarkan satu statut baru. Statut baru ini inilah. Statut baru. Kalau saya boleh tunjukkan, ya. Inilah statut baru ini. Kalau kita tengok, Kertas Statut 86 tahun 2022. Malaysia dikemukakan dalam Dewan Rakyat negara menurut statut. Inilah. Perintah Perlembagaan Persekutuan Kajian Semula Pemberian Khas di bawah Perkara 112D Negeri Sabah tahun 2022. Dan kalau kita tengok tuan-tuan kepada bagaimana proses untuk mereka menguatkuasakan warta baru ini dan seterusnya secara langsungnya membatalkan
warta pada tahun 1970. Apa ini? Mereka saya tengok tarikh dia dulu. Mana sudah dia punya dokumen? Dokumen pun sudah hilang. Okey. Bagaimana warta ini dikuatkuasakan? Pada 14 hari bulan Julai kalau saya tidak silap, Perdana Menteri telah mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Yang mana dalam sidang media bersama mereka telah mengeluarkan satu kenyataan media pemberian khas. Ini kalau saya boleh tunjukkan. Kenyataan media secara bersama di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah bersetuju untuk memberikan, kalau saya boleh ni bagus di sinilah lebih jelas. Kenyataan media bersama ni. Sini lebih jelas. Ini kenyataan media bersama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah. Yang mana mereka telah bersetuju, kerajaan negeri telah bersetuju amount ini. Amount pemberian khas baru kepada negeri Sabah dinaikkan sebanyak 4.7 kali ganda daripada 26.7 juta kepada 125.6 juta bagi tahun 2022. Dan amount akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 5 tahun mengikut kadar yang akan dipersetujui bersama. Jadi pada masa yang sama, Kerajaan Persekutuan Negeri Sabah akan terus berunding berhubung dengan tuntutan 40%. Jadi, okey, apa yang saya ingin tuan-tuan rakan-rakan media faham tentang isu ini. Apabila warta tahun 1970 itu dibatalkan, proses untuk meluluskan warta baru ini nampak teratur dah. Okey, ini satu isu yang saya ingin sebut. Nampak teratur sebab dia bermula dengan perbincangan dengan Kerajaan Sabah, kemudian warta dikeluarkan dan seterusnya warta ini dibentang di Parlimen. Warta inilah yang tadi itu telah dibentang di Parlimen pada hari kedua. Pada hari kedua persidangan Parlimen bulan Julai ini. Jadi maknanya proses itu betul. No question about that. Cuma itu yang saya sebut. Dan kita balik kepada warta yang saya sebutkan tadi. Ini. Warta ini, pada tahun 1970 itu menjadi question kepada kita, menjadi persoalan kepada kita kerana disebut di sini. Kalau tengok tuan-tuan, ingat daripada warta baru tadi. Ini yang awal yang dibagi. Dan bila soalan kita ajukan, kita tanyakan apa sebab warta ini seolah-olah diletakkan di bawah perkara rahsia dan kita cari pun di dalam perpustakaan biasa tidak kelihatan, termasuklah di dalam perpustakaan Parlimen. Dan akhirnya, tuan-tuan, pada ketika statut baru ini diberikan, maka kita jumpa ini. Kita jumpa statut tahun 71 ini. Dan kalau tuan-tuan ingat, nampak di sini. Ini yang menariknya nih. Ini yang menarik. Pada 29 September ianya dibentangkan di meja Dewan Rakyat. But again, apabila kita buat kajian takwim pilihan rakyat, takwim Parlimen pada tahun 1971, ini yang saya telah sewaktu saya berjumpa dengan Tan Sri Speaker, saya tunjukkan dia. Because kita buat kajian, tuan-tuan. Apabila kita ingin bertanya ini, kita kena datang dengan fakta dan data. Dan kita telah pergi memeriksa perpustakaan di Parlimen dan sebagainya. Dan kita cari takwim Parlimen pada tahun 1971. Mesyuarat pertama pada tahun tersebut 20 Februari sehingga Mac tahun 71. Takwim kedua, mesyuarat kedua pada bulan Julai sehingga 5 Julai sehingga 30 Julai. Persidangan kedua, dan mesyuarat ketiga pada tahun tersebut adalah pada 8 Disember sehingga 17 Disember. Jadi itu yang saya tanya di dalam Parlimen. Kepada siapa warta ini telah dibentangkan?
Dan kenapa saya sebutkan ini tuan-tuan? Dia menyentuh tentang isu pokok kita, iaitu isu perlembagaan. Bila kita menyentuh tentang perlembagaan, sebarang perubahan terhadap perlembagaan itu perlu melalui proses yang betul. Sebagaimana saya sebutkan tadi, apabila statut ini dilakukan, dibuat perubahan, kerajaan negeri dirunding, ianya dibentang di parlimen dan letak di meja ahli-ahli parlimen, dan secara teknikalnya warta itu melalui proses yang betul. Tapi dalam balik kepada cerita statut ini tahun 71 ni yang kononnya dibentang pada 29 September tahun 71, tidak ada persidangan parlimen pada tarikh tersebut. Dan apabila juga kami merujuk dan membuat kajian, because parlimen ini bila kita bersidang, dia ada aturan mesyuarat dia. Okay, aturan mesyuarat ini adalah apa rang undang-undang ataupun perkara-perkara yang dibentangkan di parlimen. Jadi ada tertulis setiap rang undang-undang, setiap warta, setiap apa jugalah yang dibincangkan pada takwim pada tahun 1971 itu sepatutnya ada di dalam simpanan parlimen jika benar ada perkara ini dibincang. But again, kami gagal untuk memperolehi tentang perkara ini. Tidak ada perkara ini dibincangkan pada tahun 1971. Tidak ada langsung. That's why I stand to be corrected. Saya just so happen semalam saya berjumpa dengan Datuk Dr. Max sewaktu majlis menerangkan isu tuntutan suluk. Dan saya maklumkan ini sekali lagi kepada beliau. Dan saya maklumkan kepada dia selaku Menteri Ahli Wal Sabah, Datuk Max. Datuk Max adalah harapan kami selaku orang Sabah untuk memastikan agar perkara ini dilakukan secara tertib dan teratur. Kerana ia merupakan hak kita. Nothing to do with politics. Saya maklumkan kepada dia. Dan saya dimaklumkan oleh beliau lah. Saya dimaklumkan oleh beliau. Dia bagi tahu mana-mana warta yang ditandatangan kononnya. Kononnya pada ketika itu warta ini ditandatangani oleh TYT. Saya bagi tahu dengan dia kalau betul TYT tanda tangan, ya kita inginkan bukti. Kalau dia tanda tangan bermakna ada dokumen dia. Dan saya minta untuk dia menunjukkan kepada kita. Dan saya akan tanya di parlimen. InsyaAllah saya akan tanya di parlimen. Kalau benar apa yang Datuk Dr. Max katakan, kononnya dia telah bertanya dengan AG dan AG menyatakan. Dia beritahu ini dia cakap. Dia mengatakan bahawa mengikut AG tidak payah pun dibentang ini di dalam parlimen. Asalkan TYT, kalau saya tidak silap lah, I stand to be corrected, asalkan TYT telah tanda tangan, maknanya warta ini sah. Sedangkan kalau mengikut pemahaman saya, apa juga perubahan di dalam perlembagaan, ianya perlu melalui proses yang betul. Dia mesti ditable di parlimen. Tidak boleh tidak. Ianya wajib. Kerana apa juga perubahan perlembagaan yang melibatkan, khususnya dalam melibatkan perkara yang saya sebutkan ini, jika ianya tidak ditable oleh kerajaan, maksudnya di shortcut, tanpa parlimen, terus pergi jumpa TYT itu, tanda tangan, saya tidak nampak di mana kelogikan dia. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan yang mahir tentang isu perlembagaan ini akan setuju dengan saya. Bahawa apa juga pindahan perlembagaan, macam sebelum-sebelum inilah. Kalau tuan-tuan ingat waktu kita pindah perlembagaan 1/2, dibentang di parlimen, dibahas di parlimen, dan kemudian ada undian berlaku, dan apabila undian melebihi 2/3, maka luluslah pindahan perlembagaan itu, dan itu pun selepas dibawa ke Dewan Negara, dan lepas itu bacaan kali ketiga dan kemudiannya dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan seterusnya ianya menjadi satu undang-undang. Jadi itu yang berlaku. Tapi dalam kes pindahan ini, warta ini, kalau betul apa yang Dr. Max sebutkan, kononnya pada ketika itu TYT telah tanda tangan, jadi first thing first lah. Saya cuba berfikiran positif di sini dengan mempercayai apa yang Datuk Dr. Max maklumkan kepada saya. Saya ingin melihat dokumen itu. Saya ingin melihat di mana TYT tanda tangan pada masa tersebut. Saya tidak tahulah, kalau saya tidak silap masa itu TYT siapa? Donald Stephen kah siapa? Mustafa kah? Saya pun tidak tahu. So, but it's okay. Saya maklumkan kepada dia, saya mau tengok dokumen itu. Because saya beritahu dengan dia, I stand to be corrected. Saya harap saya salah. Kalau benarlah proses yang dilakukan oleh mereka pada tahun 1970 ini adalah mengikut aturan sebagaimana apa yang dikehendaki di dalam perlembagaan, maka saya, orang cakap, I raise my case,
Maksudnya keadaan itu telah berlaku dan kita selaku rakyat kena ngaku kerana proses undang-undang telah pun dipenuhi. Tapi dalam kes ini banyak persoalan yang saya ingin tanyakan dan ajukan. Banyak perkara yang menjadi persoalan. Khususnya bukan saja kepada diri saya, tapi saya yakin dan percaya rakan-rakan yang ada di luar sana. Saya yakin dan percaya tuan-tuan pun ingin tahu. Kalau adakah benar pada tahun 71, 29 September ini, warta ini telah pun ditebal di Parlimen. Dan adakah perbahasan telah dilakukan? Dan adakah undian telah dilakukan? Sehingga memungkinkan bersetuju untuk dipindah. Dan kalaupun tidak ada undian, sebagaimana yang dibuat, sebagaimana warta yang baru ini. Tapi setidak-tidaknya warta ini ada kenyataan media bersama, maksudnya ada di rojok Kerajaan Negeri Sabah. Kemudian ditebal di Parlimen, maksudnya diserahkan kepada setiap ahli Parlimen. Sebagai memaklumkan bahawa ada persetujuan, sebab di dalam perlembagaan pun ada disebut. Ada disebut kalau saya tidak silap. Kerajaan Negeri Sabah perlu dibincang. Jadi maksudnya, kalau ini mengikut aturan dia, so kita ingin tanyalah, kita ingin pastikan bahawa sewaktu ini dibuat pada tahun 1971, ianya perlu mengikut aturan yang betul sebagaimana apa yang tertulis dan termaktub dalam perlembagaan kita. Jadi itu di antara perkara pokok yang saya ingin tuan-tuan, yang saya ingin kongsi bersamalah pada malam ini, agar saya mau rakyat Sabah faham, saya mau rakyat Sabah faham tentang isu ini because ialah saya tidak mau nanti bila kita bercakap di Parlimen ada yang orang ditanya apa sepanggar cakap ini kan. Jadi saya tidak mau ada di kalangan rakyat kita yang tidak faham apa sebab kami raise isu ini. Sebab perlu diingat ini it has nothing to do with politics. Sebab isu ini juga sebenarnya diperjuangkan oleh rakan-rakan kita di Barisan Nasional daripada dulu lagi. Sewaktu zaman Tun Mahathir, sewaktu zaman Pak La, sewaktu zaman Datuk Najib, sehinggalah Tan Sri Mahyudin, termasuklah Datuk Ismail Sabri ini. Ahli-ahli Parlimen kita menyuarakan perkara yang sama. Jadi setidak-tidaknya dengan dokumen-dokumen yang ada ini adalah sedikit perkembangan dia. Dari segi bagaimana 26.7 juta diberikan kepada Sabah itu kalau selama ini menjadi persoalan, alhamdulillah hari ini sudah terjawab. Daripada warta yang saya kira tidak ramai rakyat Sabah dan pemimpin Sabah yang mengetahui. Si Jeffrey cakap dia tahu. So kalau dia tahu, tuan-tuan yang menjadi penyokong kepada dia bolehlah bertanya kepada dia apa sebab perkara ini berlaku dan adakah ianya melalui proses yang betul. Dan pada saya menjadi tanggungjawab kita selaku rakyat negeri Sabah untuk memastikan agar apa juga yang sepatutnya menjadi hak kita wajar kita pertahankan, dan apa juga perkara-perkara yang menyentuh tentang hak kita, proses yang betul perlu dilakukan. Kerana kita tidak mahu ianya akan kerajaan persekutuan akan terus-terusan memanipulasi perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan ini untuk memastikan agar hak kita dan kepentingan kita itu mereka ambil walaupun tanpa persetujuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu topik yang saya sentuh pada malam ini, adalah satu topik yang saya ingin kongsi bersama rakan-rakan semua. Unless mungkin ada yang ditanya, yang tengoklah kalau ada soalan yang ditanya sebelum saya berpindah ke topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan isu sulung. Kalau ada? Saya buat live ini sebab niat saya ingin rakan-rakan di sana faham tentang isu ini. Sebab kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, bilangnya, Datuk, kenapa sekarang baru bising? Waktu kamu kerajaan, kamu tidak suarakan. Dan itu makluman kepada semua yang menyaksikan live saya pada malam ini. Saya telah memberi penjelasan ini berulang kali lah. Okay, karena pada dahulu dia cakap kami tidak nampak Datuk Aziz, Wabi Munira berdiri membahas dengan lantang di Parlimen. Okey, bagi yang bertanya, pada malam ini saya minta untuk mereka belajar sedikit bagaimana konsep sistem demokrasi berparlimen di negara kita ini. Mana-mana ahli parlimen yang duduk di dalam bench eksekutif, maksudnya dia menteri ataupun timbalan menteri, di dalam peraturan mesyuarat parlimen, mereka-mereka yang memegang jawatan di dalam kerajaan, baik menteri atau timbalan menteri, mereka tidak dibenarkan berbahas.
mereka hanya dibolehkan menjawab soalan-soalan yang berkait rapat dengan kementerian yang mereka wakili. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat, dahulu sahabat saya Kimanis, kita selalu lihat dia membahas cerita ambillah. Kami ingat dulu di parlimen dulu sebelum dia jadi timbalan menteri pelajaran, dia membahas setiap kali ada isu-isu, rang undang-undang dan sebagainya dia membahas. Tapi secara atau tidak hari ini dia tidak lagi membahas. Sebab jawaban dia kerana mereka-mereka ini sudah berada di dalam bench eksekutif, maksudnya sudah berada di dalam bench kerajaan, iaitu pemegang jawatan. Jadi macam contoh si Hafiz Musa, dulu dia mesti berbahas kan, kalau kamu perasan dia berbahas dulu, dia berdiri, dia akan minta giliran, berbahas, bertanya soalan dan sebagainya, ada soalan lisan yang dikemukakan, kemudian dia boleh bertanya soalan tambahan. Kadang-kadang bila ada sesuatu rang undang-undang ataupun usul dibincangkan, dia akan bagi nama kepada speaker untuk minta agar dia diberi peluang untuk berbahas 10, 15 minit, 20 minit. Tetapi apabila mereka menjadi kerajaan, kalau kamu perasan, orang-orang ini sudah tidak ada. Macam dulu Arau. Kalau kamu tengok dulu Arau, dia bising sana, bising sini kan. Arau, Saidan Kasim. Hari ini kamu tidak nampak lagi dia berdiri, minta tanya soalan, berbahas dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia sudah menjadi menteri. Maka dia tidak boleh lagi berbahas dan bertanya soalan kerana dia adalah ahli parlimen ataupun menteri yang perlu menjawab soalan. Sebab mereka ini berada di dalam bench eksekutif. Jadi sebab itulah kalau ada yang bertanya, wah kenapa Datuk Aziz sekarang barulah waktu dia timbalan menteri tidak ada kita nampak dia berbahas. Kenapa Ibu Munirah dahulu waktu kerajaan mereka tidak berbahas, tidak bertanya, tidak lantang sebagaimana hari ini. Kerana sistem parlimen telah meletakkan keadaan seumpama itu. Apabila kami berada di dalam bench kerajaan, kami hanya boleh menjawab soalan yang berkait rapat dengan isu-isu yang berkait rapat dengan kementerian yang kami wakili. Jadi itu sebabnya. Tapi dalam konteks perjanjian Malaysia tentang isu tuntutan hak dan kepentingan Sabah, saya sudah sebut berulang kali. Walaupun tuan-tuan tidak nampak warisan ini, kita ialah ahli parlimen kita bercerita dan sebagainya, berbahas dan sebagainya di parlimen saya dengan YB Munirah, tapi rekod dalam tempoh 2 tahun itu adalah saksi dan bukti bahawasanya even dalam tempoh 26 bulan kita menjadi kerajaan, setidak-tidaknya 17 daripada 21 tuntutan yang berkait rapat dengan isu hak dan kepentingan Sabah ini telah berjaya kita capai dan telah dipersetujui dan disahkan sendiri oleh Menteri Hal Ehwal Sabah pada hari ini, Datuk Dr. Max, yang mengatakan sendiri di parlimen bahawa 17 perkara telah pun dipersetujui sewaktu zaman kerajaan PH. Tinggal lagi kerajaan persekutuan lah yang ada pada hari ini bertanggungjawab untuk melaksanakan. Jadi maksudnya the burden to fulfill whatever was agreed during PH time terletak di bahu kerajaan hari ini, PN dan BN lah. Maknanya kalau 17 perkara yang telah dipersetujui itu mereka tidak laksanakan, maka rakyat Sabah perlu bertanya kepada mereka. Sebab kerajaan PH Plus dahulu telah bersetuju untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh yang saya pernah sebut sebelum ini ya, Pulau Sipadan. Tidak ramai yang mengetahui Pulau Sipadan sebelum ini pengurusan pentadbiran dia dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Pulau Sabah punya letaknya di daerah sempurna. Tetapi urus tadbir Pulau Sipadan sebelum warisan, urus tadbir Pulau Sipadan itu dikendalikan oleh kerajaan persekutuan melalui Majlis Keselamatan Negara. Jadi apabila warisan menjadi kerajaan, kejayaan kita mengambil semula pentadbiran pulau ini dan setiap hasil kutipan daripada pelancong-pelancong yang datang ke Pulau Sipadan, hasilnya sekarang dikutip oleh kerajaan negeri Sabah lagi. Sudah bukan lagi kerajaan persekutuan. Dan itu di antara kejayaan kita lah dalam tempoh 26 bulan. Itulah beza kita dengan mereka. Sebab dulu mereka 27 tahun UMNO di Sabah, 27 tahun UMNO memerintah Sabah, jangan cerita 17. Pengurusi bersama Datuk Seri Anifah dengan Nancy. Coba saya tanya tuan-tuan apa progres dia? Apa kejayaan yang dibuat oleh dua jawatan oleh jawatan kuasa MN 63 yang dipengurusikan secara bersama oleh Datuk Seri Anifah dan juga Datuk Seri Nancy Shukri kalau saya tidak silap. Apa kejayaan yang mereka lakukan? Jangan cerita 17, satu pun tidak ada.
Tapi setidak-tidaknya warisan dalam tempoh 26 bulan, sepadan telah berjaya kita ambil semula, apa lagi, lesen ikan laut dalam juga telah dipersetujui, diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri Sabah. Hari ini sesiapa rakyat Sabah yang ingin memancing yang punya kapal dan ingin memohon lesen menangkap ikan laut dalam di tengah laut di perairan kita, tidak perlu ke Putrajaya lagi, hanya perlu ke Kementerian Pertanian dan Perikanan kalau saya tidak silap di Negeri Sabah. Jadi maknanya kejayaan warisan itu jelas ada, walaupun dalam tempoh sesingkat 26 bulan kita menjadi kerajaan. Berbanding dengan apa yang mereka kerajaan GRS lakukan pada hari ini, mereka sudah hampir, kalau saya tidak silap, sudah 2 tahun. Max janji dalam tempoh 6 bulan, 4 perkara yang baki daripada 17 yang telah dipersetujui, 4 dia cakap dia berjanji akan menyelesaikannya dalam tempoh 6 bulan. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah hampir pilihan raya. Jangan cerita 17. Satu pun tidak ada. Jadi itu perbezaan kita dengan kerajaan PNBN GRS yang ada di negeri Sabah lah. Kalau kita boleh buat perbandingan seumpama rupa. Itu di antara perkara yang saya mau tuan-tuan faham. Kononnya kenapa dulu waktu kita kerajaan, tidak ada isu pasal perkara-perkara yang kita tuntut ini. Dan untuk makluman, kita bising ini, malah di parlimen pun kita sentuh, bukan kita hantam Barisan Nasional saja. Kami pun question Menteri Keuangan dahulu, Datuk Lim Guan Eng. Itu yang apabila rakan-rakan PH lah, saya tahu rakan-rakan PH mungkin marah dengan saya pada malam ini, tapi tidak apa, saya menyatakan perkara yang asas pokok dia. Perkara asas pokok dia. Sebab waktu PH menjadi Kerajaan Persekutuan, Guan Eng menjadi Menteri Keuangan, dan sebelum PH menjadi kerajaan, apabila mereka sampai ke Sabah dahulu, video Guan Eng sendiri ada sebut kalau kita kerajaan 20% royalti minyak akan diberikan kepada Sabah, otonomi. Tapi bila dia menjadi Menteri Keuangan, apabila kita minta perkara ini, ialah dia hanya naikkan saja grant tahunan tadi. Sebenarnya grant tahunan ini, tuan-tuan, yang tadi saya sebut itu, lulus sewaktu zaman PH, bukan sewaktu zaman PN dan BN. Sebenarnya waktu zaman PH, kalau tidak percaya coba tengok belanjawan terakhir Guan Eng. Terakhir ke second terakhir sebelum kerajaan PH plus jatuh disebabkan oleh langkah Sheraton. Coba dengar ucapan belanjawan Menteri Keuangan pada masa itu. Dia telah bersetuju untuk menaikkan grant tersebut kepada apa yang telah diumumkan oleh kerajaan Ismail Sabri ini. Sebenarnya ianya tidak dipersetujui sewaktu kerajaan PH Plus lagi. Tapi yang saya isukan adalah waktu kita menjadi kerajaan PH Plus dan Sabah warisan menjadi kerajaan negeri Sabah, kita lantang menyuarakan tentang hak. Kita tuntut kepada Guan Eng dulu waktu kau pembangkang. Guan Eng sendiri berjanji kepada kita bahawasanya kononnya 20% royalti akan diberikan dan sebagainya. Tapi iyalah, maknanya di sini apa yang saya ingin nyatakan, siapa cakap kita tidak lantang sewaktu kita kerajaan dahulu? Kita lantang menyuarakan. Sebab itulah kejayaan 17 perkara dapat kita realisasikan out of 21 berbanding UMNO 27 tahun kosong. Tidak ada satu kejayaan pun yang boleh kita banggakan. Jadi itu perkara yang saya ingin maklumkan kepada kawan-kawan lah pada malam ini. Kalau ada soalan tadi, Simon Chong, Datuk tidak takutkah bongkar hal ini? Well, tuan-tuan, bila kita takut untuk menyatakan sesuatu yang hak, dan siapa yang kita harap untuk membongkar dia? Tuan-tuan, kalau sebagai orang Sabah lah, saya tidak tahulah, saya ni ada sedikit semangat patriotik saya, Pak. Sebab kenapa? Sebab apabila kita yang biasa datang ke Kuala Lumpur, kita melihat pembangunan yang ada di sana, dan apabila kita balik ke negeri Sabah, kita melihat seolah-olah kita berada di negara yang berbeza. Melihat keadaan infrastruktur kita, iyalah saya ini jenis yang, kamu pun nampak saya bukan jenis yang orang cakap bukan jenis yang tidak turun, saya jenis yang turun. Dan saya jelajah banyak Sabah ini. Warisan ini telah banyak mengajar saya sebenarnya, telah membuka hati saya sebagai rakyat Sabah, sebagai orang Sabah, melihat dari segi sudut kesedaran. Sebab saya mengakui saya tidak malu untuk mengakui, sebab saya dulu Ketua Pemuda UMNO Sempurna. Dan sewaktu saya menjadi Ketua Pemuda UMNO Sempurna, tuan-tuan, saya tidak berpeluang untuk keluar ke daerah-daerah, melihat dengan mata kepala saya daerah-daerah yang ada di negeri Sabah ini. Kenapa? Sebab waktu saya menjadi Ketua Pemuda UMNO Sempurna,
Saya hanya duduk di Sempurna. Sempurna, Tawau, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Tawau, Sempurna. Kalau saya pun pergi KK saja. Itu saja. Saya cakap terus terang, pada ketika itu saya tidak berpeluang. Ialah maklum saya ketua pemuda hanya di Sempurna. Tetapi ialah qada dan qadar telah menulis, takdir telah menulis keadaan seumpama itu apabila kita keluar. Saya keluar daripada UMNO bersama-sama dengan Datuk Seri Syafiee, Datuk Seri Presiden Parti atas isu kebobrokan yang hari ini terbukti, isu 1MDB ini. Dulu dikecam, Datuk Seri Presiden dikecam sehingga digantung, malah disisihkan di dalam UMNO dan sebagainya, dan takdir itu telah menulis, qada dan qadar itu telah menulis bahwasanya hasil daripada keadaan itu maka warisan lahir di Bumi Sabah. Dan apabila lahir warisan di Bumi Sabah, saya diamanahkan. Ialah pada ketika warisan mula lahir di Bumi Sabah, ialah tidak ramai yang ingin yang berani bersama-sama dengan kita. Tetapi alhamdulillah bermula daripada kosong, daripada suatu kertas putih yang langsung tidak ada apa-apa isi dia, kita menongkak arus, masuk, dan saya berpeluang. Disitulah saya berpeluang menjelajah dari kampung ke kampung, dari parlimen ke parlimen, dan pada ketika kita cuba memberi penerangan kepada rakyat tentang isu kebobrokan kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu, dalam masa yang sama terbuka hati saya melihat, Masya Allah, rupanya begini keadaan negeri Sabah apabila saya ke Beluran, saya ke Persiangan, ke Kuamut, ke Tenom, ke Keningau, Beaufort dan sebagainya. Ianya telah membuka mata saya bahwasanya Sabah yang sebegini rupa kekayaan dia, dengan kekayaan para pemimpin-pemimpin dia. Tapi tuan-tuan, keadaan kita jauh berbeza dengan apa yang kita saksikan di Kuala Lumpur. Jadi itulah yang sebenarnya telah memberi kekuatan kepada diri saya untuk, kalau kita selaku orang Sabah tidak berani menongkak arus seumpama ini, siapa yang kita harapkan untuk menongkak arus? Saya mempunyai anak. Dan satu ketika insya Allah kalau panjang umur, satu ketika saya juga akan mempunyai cucu. Dan apa keadaan yang kita ingin tinggalkan anak cucu kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak berusaha untuk mengubah keadaan itu? Sebab itu saya selalu tekankan di sini, jangan tengok kerana saya orang warisan, tidak. Dalam konteks memperjuangkan hak Sabah ini, baik kawan-kawan daripada UMNO, kawan-kawan di UMNO ini pun kawan-kawan saya juga. Baik kawan di Parti Bersatu, termasuk juga dalam Parti Bersatu Sabah, termasuk juga dalam parti-parti yang lain. Saya yakin kita mempunyai ideologi yang berbeza. Kita mempunyai cita-cita politik yang berbeza. Tapi dalam konteks Sabah ini, saya selalu tekankan, malah saya selalu coba maklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syafiee, kepada rakan-rakan termasuk Datuk Dr. Max. Semalam pun saya jumpa dengan dia, saya bagi tahu dengan dia, Datuk Dr. Max, YB Datuk merupakan wakil kami dalam kabinet. Please speak up for the sake of Sabah. Ada perkara-perkara yang menjadi question ini, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan agar kerajaan persekutuan memberi jawapan. Sebab kita tidak mahu kita ditipu. Kita keluar daripada penjajahan British kerana kita tidak mahu dijajah. Dan kita tidak mahu membentuk Malaysia di bawah kerajaan persekutuan ini ianya satu bentuk penjajahan baru yang hanya sekadar atas dasar nama, tapi sebenarnya kita dijajah juga. Apa bezanya bersih British dengan kerajaan yang ada pada hari ini kalau hak-hak kita masih diambil dan kita diketepikan dari segi pelbagai sudut? Jadi inilah yang menjadi tanggungjawab kita. Kalau kita takut untuk menyuarakan perkara ini, dan siapa yang kita harapkan untuk bersuara bagi pihak kita? Jadi pada saya beginilah. Saya sebut perkara ini berulang kali. Kita ini telah diuji dan dicuba. Tuan-tuan, orang cakap, kita ini bercakap, selalunya lah apa yang kita dengar di luar, selalu mereka akan cakap apa? Alah, Datuk Aziz kah, ataupun sesiapalah. Ini semua memikir poket mereka saja ini semua mau jawatan saja ini. Well, saya berani katakan pada hari ini, setidak-tidaknya kita telah membuktikan bahawa uang ringgit bukan keutamaan kita. Kita ditawarkan puluhan juta. Kami ditawarkan uang ringgit, kami ditawarkan jawatan. YB Munirah buat laporan polis. YB kita buat laporan polis. Apabila ada tawaran, kita cuba disogok dan sebagainya, disuruh kita melompat. Tuan-tuan, kita telah buktikan bahawa itu bukan agenda keutamaan kita. Tan Sri Mahyudin, bekas bos saya. Berapa ramai, saya mau maklumkan tuan-tuan, berapa ramai manusia yang ingin menjadi orang kanan Perdana Menteri. Pada ketika Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, saya berpeluang menjadi orang kanan Perdana Menteri, tuan-tuan, yang diidamkan oleh ramai orang. Ramai orang kalau kita tengok Perdana Menteri datang ke Sabah, coba kamu perhati.
Bila Perdana Menteri datang ke Sabah, berapa ramai cium tangan Perdana Menteri? Berapa ramai yang sanggup menunggu Perdana Menteri di airport itu? Kalaulah saya ini memikirkan soal kepentingan badan, tuan-tuan, sila 8 bulan, waktu Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin, sila 8 bulan saya boleh ikut di jet pejuang, jet Perdana Menteri, sebab saya di antara orang yang rapat dengan dia, sebab dia bekas bos saya. Pegawai-pegawai dia kawan rapat dengan saya. Saya boleh, nama-nama mereka pun saya boleh sebut kawan. Because berpeluang untuk bersama-sama di dalam satu kementerian dahulu. Dan apabila dia menjadi Perdana Menteri, tuan dan puan-puan, coba bayangkan berapa ramai yang ingin bersama dengan berada di sebelah Perdana Menteri. Tetapi balik kepada perkara pokok asas dia. Waktu warisan dilahirkan di bumi Sabah, apa sebab dia lahir? Dan apa sebab kita berpusing? Dan apa sebab apa yang kita perjuangkan? Sebab itu Datuk Seri Presiden selalu sebut, dia beritahu, kita kena ada clear mind kita. Apa sebenarnya yang kita mau? Kalau kita ingin masuk politik kerana kita mau cari duit, maka hari ini saya tidak berada dalam warisan. Kalaulah mind saya kerana saya ingin jawatan, hari ini saya tidak sudah berada dalam warisan. Percayalah cakap saya. Tapi hari ini kita sanggup menongkak arus. Bukan mudah menongkak arus di dalam keadaan politik yang ada pada hari ini tanpa peruntukan, hanya harapkan gaji dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan mudah. Rakyat di luar sana mengharapkan ihsan kita. Rakyat di kawasan saya berapa banyak yang susah, kadang datang ke rumah minta tolong itu dan ini. Tetapi dalam keadaan kita tidak mempunyai peruntukan walau 1 sen ini, tetapi kerana kita memikirkan soal masa depan dan kepentingan Sabah, kita sanggup menongkak arus, menelan walaupun pahit, dan semata-mata kerana perkara asas tadi yang saya sebutkan tadi, kerana kita ingin perjuangkan hak dan kepentingan sama demi untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang sebenarnya menjadi perkara pokok dia. Jadi Chong, sebagaimana tadi saya sebut, kalau saya, YB Munira, YB Rosman, YB Azhar, Datuk Seri Syafiee, YB Daryl dan rakan-rakan yang lain, ianya tidak mencukupi tanpa ada sokongan, dokongan, support yang kuat daripada rakyat negeri Sabah. Kalau hanya kami sahaja, saya dengan YB Munira dan rakan-rakan lain di Parlimen, kamu pun nampak, bila cerita tentang hak Sabah ini, saya berani katakan, in fact semalam pun, saya berani katakan, semalam, sewaktu isu tuntutan Sulu, ahli-ahli Parlimen Warisan lah yang paling lantang bersuara berkenaan dengan isu tuntutan Sulu ini. Ada juga daripada Sabah yang bercakap, tapi percayalah cakap saya, yalah, walaupun tidak ada lah yang kita nampak, tapi realiti dia rakan-rakan yang hadir semalam boleh nampak, yang lantang bersuara, yang begitu serius bercerita tentang isu keselamatan di Sabah ini, tidak lain tidak bukan adalah ahli-ahli Parlimen daripada Parti Warisan. Jadi jangan kita takut, kerana ini soal masa depan kita, hak kita dan kepentingan masa depan anak cucu kita. Okey. Wah, namanya pun pengait. Bahaya ni nama. Pengait tanya, Datuk, kalau kita dapat balik 40% tu, adakah tahun-tahun sebelum ini kita tidak dapat? Ya, jawapan betul apa yang kita sebenarnya kita tidak dapat. Sejak tahun 1970 kita tidak dapat 40% itu. Jadi bayangkanlah, kalau perkara yang saya sebutkan tadi mereka tidak buat secara teratur, ini tadi ya saya sebutkan ini. Kalau mereka buat secara tidak teratur, bayangkan berapa banyak kerajaan persekutuan berhutang dengan negeri Sabah ini. Tuan sendiri kiralah. Johor mengugut untuk keluar dari Malaysia. Kerana kononnya dia nak tirikan. Saya sebut ini, saya ulang pada malam ini. Sebelum ini saya bagi yang ada menyaksikan live saya pernah sebut. Dan saya ulanglah pendek. Sultan Johor mengugut keluar daripada Malaysia kononnya kerana apa dia cakap, kerana kerajaan persekutuan menganaktirikan. Dengan keadaan basic infrastruktur di Johor, bagi yang pernah pergi Johor mungkin tahu ni. Kalau kamu pergi Johor, kamu nampak lebuh raya dia, kamu nampak air dia, kamu nampak elektrik dia, kamu nampak apa yang tidak ada di Johor. Hatta pergi pendalaman dia pun, jalan kampung dia ada lampu jalan. Hospital dia, berapa banyak hospital-hospital pakar yang ada di Johor. Dalam keadaan Johor seumpama rupa, pun Sultan Johor boleh mengugut keluar dari Malaysia. Jadi itu yang saya cakap. Kalau Johor yang begitu keadaan dia boleh mengugut, saya tidak tahu ugutan apa yang sepatutnya Sabah mau keluarkan kepada kerajaan persekutuan dalam keadaan jalan kita, hospital kita. Siapa yang pernah pergi Queen Elizabeth? Latest one. Pergi tengok. Pergi masuk Queen Elizabeth, masuk dia punya main entrance dan tengok. Kamu tengok tinggi siling dia.
Simple. Itu hospital public number 1 di Sabah. Tengok keadaan dia. Sebelum ini keluar berita, keadaan doktor kita terpaksa menggunakan lampu sudut. Tidak berlaku keadaan ini di Johor ya. Saya mau beritahu kepada rakan-rakan haters yang ada pada malam ini. Keadaan yang berlaku di Queen Elizabeth Hospital tidak berlaku di Johor. And yet, Sultan Johor mengugut mau keluar daripada Malaysia. Jadi, apa ugutan yang boleh kita berikan kepada kerajaan persekutuan dengan keadaan kita seumpama ini? Anak kita naik rakit. Tuan, bukan orang Bajau itu. Orang Murut mungkin. Di Persiangan, di Keningau, di Tenem kalau saya tidak silap. Anak kita seumur 12-10 tahun menggunakan rakit menyeberang sungai untuk pergi sekolah. Dan sekolah yang mereka pergi ini pula adalah sekolah yang tidak selamat untuk diguna pakai. Di Kota Belud, jangan cerita jauh, di Kota Belud. Saya ingat dulu waktu saya kempen dengan YB Mundira, masa itu hujan, ada satu sekolah, di bawah sekolah itu banjir. Sekolah banjir masih berpapan. Coba tengok di Johor, ada ke tidak sekolah papan lagi? Semuanya batu, simen. And yet, di Johor, Sultan menggugut untuk keluar daripada Malaysia. Dia cerita, Johor menyumbang kepada ekonomi kerajaan persekutuan. Saya mau tanya, coba buat perbandingan. Berapa kerajaan Johor, negeri Johor sumbang kepada kerajaan persekutuan jika dibandingkan dengan Sabah punya sumbangan kepada kerajaan persekutuan? Disebut selalu lebih 100 bilion. Jadi kalau lebih 100 bilion, berapa bagi Johor kepada kerajaan persekutuan? Apa yang ada di Johor yang tidak ada di Sabah? Tapi apa yang ada di Sabah ada yang tidak ada di Johor. Itu perbezaan dia, tuan-tuan. Di Johor mungkin mereka tidak ada kayu balak, di Sabah ada. Mereka tidak ada pulau-pulau yang cantik, adalah mungkin, tapi tidaklah sehebat pulau-pulauan yang ada di negeri Sabah. Hidupan laut kita, hidupan hutan kita. Kita ada minyak, kita ada arang batu, kita ada kelapa sawit. Apa yang ada di Johor yang kita tidak ada? Dan apa yang ada di Sabah pastinya tidak ada di Johor. Jadi dalam keadaan sebegitu rupa pun, Johor boleh menggugut untuk keluar Malaysia. Jadi itu yang saya ingin nyatakan pada malam inilah kepada tuan-tuan yang menyaksikan live kita pada malam ini. Okey. Kalau ada lagi. Datuk, kenapa MP-MP daripada Sabah tidak bangkit bersuara sekurang-kurangnya menyokong usaha Datuk demi Sabahan? Ada jugalah, saya tengok ada juga beberapa yang telah menyokong. Tapi sebelum itu, ada juga yang menyokong. Kalau dikata MP Sabah tidak ada menyokong, ada juga menyokong. Cuma mungkin tidak sampai ke tahap yang kita harapkan lah. Jadi, yalah, sebab itu penting untuk kita suarakan perkara ini. Kalau boleh kita break sekejap. Sekejap ah. Ada? Okey. Jadi, minta maaf suara tadi ada masalah gangguan sedikit. Jadi, ya tadi saya terpaksa sambut telefon sebab YB Mundira telefon saya berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi lah, ada kertas siasatan. Kononnya telah dibuka berkenaan dengan
peristiwa yang berlaku hari ini di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. But itu kita akan selesaikan kemudian lah, insyaAllah. Kita balik kepada topik kita pada malam ini. Okey, jadi itu berkenaan dengan 40%. Saya rasa saya sudah sentuh agak panjang lebar. So saya ambil peluang walaupun telah disentuh oleh YB Munira. Saya sentuh pula berkenaan dengan isu Sulu ini. Sulu ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, again ada juga yang bertanya kepada kita tentang kenapa baru hari ini waktu kita kerajaan kita tidak sebut tentang isu kedaulatan, isu keselamatan. Saya dulu Timbalan Menteri Dalam Negeri, kenapa saya tidak suarakan? Okey, ini saya ulang sekali lagi ya. Sewaktu saya menjadi Menteri Dalam Negeri, boleh rujuklah kepada Facebook saya, because Facebook saya ini merupakan rentetan sejarah perjalanan saya dalam politik inilah. Tuan-tuan buka balik Facebook saya, tengok sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, cuba tengok posting-posting pada ketika itu apabila saya mengadakan lawatan ke negeri Sabah. Sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri. Tempat yang pertama saya lawati sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri adalah Pantai Timur Sabah. Saya ke Sandakan, ke Lahad Datu, ke Semporna, ke Tawau, termasuk beberapa tempat lain lah, khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Dan the reason why saya buat lawatan ini kerana again, itulah sebenarnya matlamat apa sebab Datuk Seri Presiden Parti Warisan telah mencadangkan nama saya sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri kerana atas faktor Sabah memerlukan jawatan itu kerana yang sering menerima ancaman lanun, pencolekan dan sebagainya adalah Sabah. Sebab pada ketika itu, ialah DAP pun minta jawatan Timbalan Menteri Dalam Negeri ini. Jadi, ialah Datuk Seri Syafiee telah maklumkan kepada Perdana Menteri pada ketika itu bahawa Sabah lebih memerlukan jawatan itu atas dasar faktor kerana Sabah lah yang sering mendapat ancaman khususnya daripada lanun, pencerobohan, penculikan dan sebagainya. Jadi apabila sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, cek balik kepada posting Facebook saya buat lawatan, saya bawa Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri melawat daripada Semporna ke Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan dan sebagainya untuk melihat sempadan negara kita, khususnya persisiran pantai kita, khususnya di Pantai Timur. Dan kalau tuan-tuan ingat, sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri, saya lawat ini kerana saya ingin perketat dan perkuatkan isu keselamatan di Pantai Timur Sabah. Jadi, walaupun saya tidak boleh sebutlah di sini sebab ianya menyentuh pasal isu keselamatan. Kalau saya sentuh aset-aset dan sebagainya, apa kelemahan-kelemahan kita di sana, saya takut ianya akan digunakan oleh pihak di sebelah nanti untuk menceroboh dan sebagainya. Jadi saya tidak boleh detail dalam part itu. Tapi apa yang saya berani katakan, sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri, usaha saya untuk minta agar kerajaan persekutuan memperkuatkan dan mempergiatkan usaha memperkukuhkan sistem pertahanan kita di Pantai Timur Sabah telah saya laksanakan. Dan kalau saya boleh kongsi cerita ini sewaktu saya menghadiri mesyuarat pertama pos kabinet Kementerian Dalam Negeri pada ketika itu. Hari pertama saya di dalam kementerian. Pada ketika itu Ketua Setiausaha Kementerian ada memaklumkan bahawa 8 unit helikopter yang telah dibeli sewaktu zaman Kerajaan Barisan Nasional lah, telah pun sampai di negara Malaysia lah pada ketika itu. Jadi 8 unit ini telah diumumkan lah pada ketika itu oleh Datuk Tan Sri KSU, diagih-agihkan di negeri-negeri. Dan to my surprise, apabila diumumkan ke-8 helikopter ini di mana dia ditempatkan, kesemua 8 ini ditempatkan di Semenanjung Malaysia. Dan pada ketika itu, saya bersuara. Pada ketika itu, saya menyatakan kepada Tan Sri Mahyudin memohon izin untuk saya bercakap dan bersuara tentang hal pemberian helikopter ini kerana penting ianya melibatkan isu Sabah dan Sarawak. Jadi saya maklumkan kepada Datuk di dalam mesyuarat tersebut menzahirkan pendirian dan pandangan saya. Saya maklumkan kepada kementerian bahawasanya 8 unit helikopter ini kalau kita lihat ditempatkan semua di Semenanjung Malaysia, dan saya maklumkan dalam mesyuarat itu inilah yang menyebabkan saya bagi tahu rakyat Sabah marah, termasuk juga Sarawak. Kerana apabila ada aset-aset baru dibeli sentiasa diletak dan di stesen di Semenanjung Malaysia. Jadi masa itu saya maklumkan jika berlaku kekurangan aset di Perlis. Contohlah ada insiden berlaku di Perlis.
negeri-negeri yang dekat dengan Perlis boleh kita kerahkan aset dia untuk membantu negeri Perlis jika ada insiden-insiden yang berlaku di Perlis. Demikian juga jika ada kekurangan aset berlaku di Melaka, kita boleh hantar aset daripada negeri yang terdekat macam Selangor, Johor ke negeri Melaka untuk membantu jika ada berlaku insiden di Melaka. Jadi saya maklumkan kementerian pada masa itu, bayangkanlah Tan Sri, jika berlaku insiden di Sabah dan Sarawak juga kekurangan aset, takkan kita tunggu aset daripada Semenanjung Malaysia datang ke Sabah. Jadi inilah yang mengakibatkan saya sebutkan bahawa kekurangan aset-aset yang ada di Semenanjung di negeri Sabah dan Sarawak ini adalah satu perkara yang nyata. Jadi alhamdulillah pada masa itu akhirnya diubah semua. Dia semula susun atur pemberian aset helikopter ini, dan alhamdulillah pada ketika itu Sabah dapat satu, Sarawak dapat satu. Jadi ini di antara contoh yang saya ingin sebutkan di antara perkara yang kita lakukan dahulu. Maka kalau tuan-tuan Google di internet, sewaktu saya menjadi timbalan menteri, saya telah minta Ketua Polis Negara pada masa itu meletakkan mothership PDRM di pantai timur Sabah. Saya maklumkan omnipresent perlu kita perkuatkan di pantai timur Sabah ini untuk memberi signal kepada para penceroboh, kepada pendatang asing tanpa izin yang cuba masuk ke perairan kita ini, masuk ke negeri Sabah ini, dengan kewujudan aset-aset besar, penting, ketenteraan dan keselamatan di pantai timur Sabah. Saya yakin dan percaya ianya akan memberi signal yang jelas kepada musuh kita yang ada di luar sana, di sebelah sana, untuk masuk ke Malaysia ini, khususnya pantai timur Sabah, bukan mudah kerana kewujudan aset-aset penting kita, khususnya kapal perang PDRM, mothership PDRM yang besar itu, bot-bot laju, helikopter, jet berjuang, perlu di stesen di negeri Sabah agar isu-isu berkenaan dengan pencolekan dan juga pencerobohan ini dapat kita hindari. Jadi itu peranan yang saya telah mainkan dan telah diumumkan oleh Tan Sri IGP pada masa itu, Hamid Badul. Kalau tuan-tuan boleh Google, dia bersetuju untuk meletakkan mothership di pantai timur Sabah sebagai omnipresent bagi memastikan agar isu-isu pencerobohan perairan kita, isu-isu PTI masuk melalui lorong-lorong tikus ini dapat kita minimalkan. Yalah, tetapi 26 bulan tuan-tuan, apalah sangat yang boleh kita lakukan dalam usaha untuk memperkuatkan pantai timur kita dalam tempoh yang sebegitu singkat. Sebab pada ketika itu kita telah mengusahakan agar bajet yang cukup. Saya fight pada ketika itu, bajet yang cukup. Radar kita, peralatan kita dan sebagainya, isu kelengkapan ketenteraan, PDRM dan sebagainya perlu diperkasakan. Tetapi langkah syariatan berlaku dan saya tidak sempat untuk memastikan agar bajet keselamatan dapat disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri dan disalurkan melalui Eskom ke pantai timur Sabah. Jadi, ialah 26 bulan tidak ada banyak yang kita lakukan, tapi setidak-tidaknya tuan-tuan boleh lihat, sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya sendiri mengepalai. Itu yang saya ingin maklumkan pada malam ini. Again, cek dalam Facebook saya, boleh Google juga apa yang saya telah lakukan sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya telah mengepalai beberapa operasi membenteras pendatang asing tanpa izin di negeri Sabah. Termasuk di kawasan saya sendiri, di kawasan Parlimen Sepanggar, di Tanjung Aru, di beberapa tempat di negeri Sabah saya telah masuk untuk memburu pendatang asing tanpa izin yang masuk ke negara kita menggunakan dokumen palsu dan tinggal di Sabah, bekerja di Sabah secara haram. Yalah, tapi again, sebagaimana saya sebutkan, 26 bulan tidak mencukupi untuk kita melakukan perubahan yang drastik di peringkat negeri Sabah. Jadi balik kepada cerita Sulu tadi, apa yang kita suarakan tadi, Wagi Munira pun telah sebut di airport. Apa yang kita suarakan tidak lain tidak bukan kenapa kita minta untuk dibahaskan. Dan bersyukurlah bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah telah menyatakan bahawa dia juga bersetuju untuk satu perbahasan perlu dilakukan di Parlimen. Kenapa kita minta perbahasan ini? Ialah kita tidak akan minta untuk kerajaan memberi penjelasan kepada kita tentang strategi kita untuk melawan peguam waris Sulu ini. Tetapi apa yang kita ingin perbahaskan adalah ketetapan kita, ahli-ahli parlimen daripada Malaysia. Kalau di Filipina, ahli parlimen mereka boleh bersuara, tuan-tuan, boleh bersuara dengan begitu jelas dan terang. Di parlimen mereka bahawa mereka menuntut agar Sabah perlu dituntut oleh mereka. Demikian juga presidential debate di antara lawan Presiden Filipina pada ketika itu. Mereka sebut dengan jelas manifesto mereka ingin tuntut Sabah. Jadi itu yang kita sebut
Apabila Parlimen Filipina dengan begitu berani menuntut Sabah dengan tidak menghiraukan hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan Filipina, presiden mereka, presidential debate mereka dengan jelas dan berani menyuarakan perkara yang sama, apa sebab Malaysia terlalu bacul untuk menyatakan dengan jelas, dengan kuat dan tegas bahawa Parlimen Malaysia mendesak kerajaan Filipina jangan sekali-kali cuba menuntut satu wilayah yang merupakan sebahagian daripada teritori yang berada di dalam Malaysia. Apa sebab kita 222? Kita minta untuk dibahaskan ni kerana kita mahu, regardless of our political ideology, our political party, 222 ahli parlimen yang ada di Malaysia, kita mahu merekodkan di dalam parlimen itu sokongan kita kepada kerajaan untuk mempertahankan setiap inci tanah Sabah jika ada usaha-usaha daripada Filipina yang cuba mengganggu-gugat kedaulatan kita. Itu sebenarnya tujuan kita untuk membahaskan isu ini. Selain daripada sebagai orang Sabah, kita ingin bahaskan perkara-perkara yang berkait rapat dengan isu keselamatan. Kerana yang menjadi mangsa ini adalah kita di negeri Sabah. Yang menjadi ancaman, yang terdedah kepada ancaman penculikan ini kita di Sabah. Bukan orang di Larut, bukan orang di Pahang, bukan orang di Johor. Tapi orang-orang kita yang ada di negeri Sabah, khususnya yang terletak di pantai timur Sabah. Jadi kita mau perbahasan ini semata-mata kerana kita ingin memberi signal dan isyarat yang jelas kepada Filipina bahawa 222 ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia begitu lantang dan tegas mendesak agar Filipina menggugurkan tuntutan mereka terhadap Sabah. Apa sebabnya tidak boleh? Ini yang kita marah. Minyak mereka mau, hasil kita mereka mau. Tapi isu keselamatan Sabah, isu kedaulatan Sabah, apa sebab mereka takut untuk dibahaskan di parlimen? Nah, inilah yang kita marah, tuan-tuan. Kalau kamu mau tahu, itu yang si Munira, saya tabik hormatlah dengan wirawati kita. Saya begitu bangga bila saya nampak dia di parlimen. Dianya juga menjadi pembakar semangat juga kepada saya, kerana YB Munira walaupun diarahkan keluar, tapi dia tetap stand ground dan masih berdiri di sana. Dia beritahu, saya tidak akan keluar selagi mana Tan Sri Speaker tidak menyebut bila perbahasan tentang isu kedaulatan Sabah ini boleh kita bahaskan di parlimen. Jadi pada saya isu tuntutan ini bukan soal kepentingan sesiapa, tetapi isu kepentingan kita di negeri Sabah, kerana sudah berpuluh tahun isu ini dimainkan. Kalau tuan-tuan perasan, asal pilihan raya semakin hampir, isu tuntutan Filipina ini tetap akan keluar. Jadi sampai bila kita perlu menerima berita-berita seumpama ini? Asal dekat pilihan raya, maka isu Filipina akan muncul. Dan tidak ada pula komitmen daripada Kementerian Luar untuk mendesak Filipina menggugurkan tuntutan mereka. Dan semalam saya maklumkan Menteri Luar, waktu saya berucap, saya maklumkan Datuk Seri, Malaysia ini kadang-kadang mempengurusikan mesyuarat negara-negara ASEAN ataupun negara-negara di peringkat antarabangsa kita menjadi pengurusi. Saya minta agar agenda mendesak kerajaan Filipina menggugurkan tuntutan mereka perlu dimasukkan dalam agenda tersebut. Sebab jangan kita bacul pada ketika mereka menuntut wilayah kita. Apa sebab Malaysia ini seolah-olah takut dan bacul untuk mempertahankan tanah Sabah? Itu yang saya tanya kepada Menteri Luar. Saya beritahu dia semalam, saya beritahu mana lebih penting, menjaga hubungan diplomatik dengan Filipina atau mempertahankan setiap inci tanah Sabah? Nah, dia tidak jawablah. Nah, sebab itu pada saya, kita mau perdebatan dan perbahasan ini berlaku kerana dua perkara. Satu, menzahirkan ketegasan kita. 222 ahli parlimen Malaysia, tidak kira apa partinya, berdiri bersama, berdiri teguh, menyokong kerajaan, mempertahankan setiap inci tanah Sabah. Apa sebab tidak boleh? Satu. Kedua, kenapa kita mau perbahasan? Kerana kita ingin desak kerajaan persekutuan memperbanyakkan peruntukan ketenteraan dan keselamatan di negeri Sabah, dan perlu meletakkan pantai timur Sabah itu sebagai forward base kita. Letak kapal perang di pantai timur Sabah. Kenapa letak di Larut? Tidak ada lanun di Larut. Kenapa perlu letak di Perak? Mana sudah Kedi Hang Tua lah, Kedi Hang Jebat, segala Kedi. Kenapa tidak ada Kedi Mat Saleh? Kita mau tentera, ketenteraan ini, peralatan ketenteraan ini diletakkan di pantai timur Sabah sebagai isyarat jelas
bahawa jika Filipina cuba mengganggu-gugat kedaulatan kita, maka ketenteraan kita bersiap siaga untuk mempertahankan setiap inci tanah kita. Apa sebab tidak boleh? Ini yang kita ingin rakan-rakan di luar sana. It nothing to do with politics. It has nothing to do with politics. But isu keselamatan kita, khususnya di peringkat negeri Sabah. Okey, itu berkenaan dengan isu perbahasan di Parlimen, dan kita pun tahu apabila Yang Berhormat Datuk Seri Shafie juga cuba membahaskan isu-isu yang sama di Parlimen, tuan-tuan nampak dia telah menyaksikan dengan jelas bahawa apabila bos mereka berada di Malaya, percayalah cakap saya, kuda tunggangan mereka di sini akan ikut apa yang kuda tunggangan mereka buat di Semenanjung Malaysia. Jadi itulah sebabnya kenapa tuan-tuan, saya minta lah, kalau tidak ada kesedaran kita lagi sebagai orang Sabah, jangan salahkan mereka. Jangan lagi salahkan orang yang berada di sebelah sana jika kita terus-terusan seumpama ini, kerana kita yang memilih untuk menjadi keadaan seumpama itu, kerana kita bila sampai masa untuk kita memilih untuk dipegang dan dikontrol oleh mereka. Bayangkanlah di Dewan Undangan Negeri, kalau dikira dari segi logik akal, saya tidak nampak apa sebab Speaker Dewan Undangan Negeri menolak usul ini. Apa sebab saya pun tidak tahu. Kerana kita bukannya menyentuh tentang, saya ulang sekali lagi, kita bukan membincangkan tentang perkara-perkara yang boleh mengganggu strategi kita mempertahankan kes yang berada di mahkamah. Kita tidak sentuh tentang Petronas. Kita tidak menyentuh tentang isu di Azerbaijan, di Paris, di Madrid, di Luxembourg. Tidak. Kita hanya ingin menzahirkan komitmen dan suara orang Sabah, mendesak kerajaan persekutuan mempertahankan setiap inci Sabah. Dan kita mau Dewan Undangan Negeri Sabah menzahirkan pendirian kita bahawa kita inginkan kerajaan persekutuan meletakkan aset-aset ketenteraan kita di pantai timur Sabah. Apa sebab tidak boleh? Tapi again, bukti nyata pada hari ini apabila Malaya, bos mereka di sana, di Putrajaya cakap jangan, kuda tunggangan di Sabah tetap akan ikut apa bos mereka di Putrajaya suarakan. Jadi saya harap ianya merupakan satu pengajaran kepada kita. Dan lebih pelik dan lebih menjengkelkan pada saya lah. Yang menjengkelkan kepada saya, bila kita minta bincang pasal isu keselamatan, tidak dibenarkan. YB Saripudin, ini juga rakan saya. Kalau saya boleh ambil kredit juga lah, beri kredit juga kepada YB Saripudin. Apabila dia berdiri untuk membincangkan, minta kepada kerajaan untuk kita mengusulkan isu food security di Sabah. Sebab tuan-tuan, isu kita yang ada di Sabah hari ini adalah isu kenaikan harga barang keperluan harian, minyaknya, susunya, telur dan sebagainya. Barang-barang keperluan harian yang bukan saja kurang hari ini, tapi mahal jika dibandingkan dengan yang ada di Semenanjung. Jadi apa salahnya untuk kita benarkan isu mengenai isu harga barang yang semakin kurang dan naik harganya ini dibincangkan di Dewan Undangan Negeri. Kita mau Dewan Undangan Negeri menyatakan kepada kita apa perancangan yang ingin dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memastikan agar bukan saja bekalan mencukupi, tetapi harga perlu dikawal. Jangan sampai rakyat di luar sana terbeban dengan isu-isu ini, kerana apabila harga barang naik, tuan-tuan, chain reaction dia banyak. Sebagai contohlah, harga minyak naik. Saya yakin dan percaya pengusaha restoran terpaksa menaikkan harga barang makanan yang mereka jual. Macam roti canai, bila harga minyak naik, harga tepung naik, apa yang perlu dilakukan oleh pekedai? Pastinya dia akan naikkan harga roti canai. Dan apabila harga roti canai naik, yang terbeban ialah kita yang berlepak ni lah. Terutamanya anak-anak muda yang duduk. Kalau sebelum ini mampu lepak, sudah tidak boleh lepak. Jadi, chain reaction dia banyak. Jadi inilah yang kita mau, Dewan Undangan Negeri menzahirkan apa perancangan dan komitmen mereka untuk memastikan dan memberi amaran kepada orang-orang tengah agar memastikan agar harga barang jangan naik, memastikan bekalan mencukupi dan sebagainya. Jadi kenapa tidak boleh dibincangkan, malah di-reject. Dan saya jengkel melihat Speaker Dewan Undangan Negeri kita yang begitu, ialah pada saya perlu diingat, di dalam Dewan Undangan Negeri wakil rakyat punya hak untuk berdiri. Lagi-lagi apabila dia mengangkat buku peraturan mesyuarat. Ini belum habis baca buku peraturan mesyuarat, sudah ditempelak. Apa lagi? Sit down. Macam seolah-olah dia buat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita macam kelas
Macam pelajar di kelas tadika. Dia suruh duduk. Jadi perlu diingat, dia speaker ni adalah jawatan yang dilantik. Dos yang mau bercakap itu dipilih dan diundi oleh rakyat. Jadi dia kena menghormati wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Walaupun dewan itu pada bidang kuasa, kita tahu ianya dewan dia, kuasa dia, tapi setidak-tidaknya dia juga kena menghormati apabila ada wakil rakyat yang cuba berdiri membangkitkan sesuatu isu, lagi-lagi isu yang berkaitan rapat dengan isu kepentingan harian rakyat yang terbeban dengan isu-isu kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang tinggi di negeri Sabah ini. Menjadi tanggungjawab dia untuk memastikan agar isu-isu ini dibenarkan, setidak-tidaknya didengarlah apa yang ingin disuarakan oleh wakil rakyat. Jangan terus matikan, sit down. Apalagi ni, duduk. Janganlah berlagak samsing. Okey, speaker ini dia kena, orang cakap, bersifat neutral apabila dia mempengurusikan mesyuarat. Walaupun kita tahu dia macam isi Musa. Daripada dulu saya sebut ini, saya tidak takut cakap. Memang semua orang tahu di Sabah. Sebut siapa speaker Dewan Undangan Negeri, orang tahu dia macam isi Musa dulu. Tapi janganlah terlalu ketara. Bersifat profesional lah sikit. Kalau boleh apabila mengurusikan Dewan Undangan Negeri, kalau boleh letakkanlah kepentingan Sabah dan hormatilah wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi pilihan raya yang ada di negeri kita, di negeri Sabah dan di negara kita. Jadi, tapi yang peliknya, bila membincangkan isu, ini pun saya mau sentuh jugalah. Isu ini, kenaikan gaji, 2 jam dibagi peluang untuk berbahas. Bayangkanlah tuan-tuan, itu saya sebutkan. Saya mau sentuh ini sebab saya mau juga orang di luar, rakan-rakan faham apa keterdesakan orang-orang ini dinaikkan gaji mereka. Saya ingin nyatakan apabila kita ambil contoh lain ketua menteri. Gaji dia 23,595 dan telah dinaikkan kepada 33,000. Okey. Tuan-tuan kena ingat dia menerima 33,000 gaji sebagai ketua menteri. Dan dia juga merupakan menteri keuangan. Maknanya menteri keuangan punya gaji berapa? 22,000. 33 campur 22 sudah lebih 50,000. Dan perlu diingat, selain daripada menteri keuangan, dia juga ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih di Tuaran. Jadi sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dia dapat lagi 11,000. 11,130 ringgit. Jadi sudah berapa? Jadi tuan-tuan, not to mention Chief Minister ada allowance tertentu lagi. Allowance kerajaan dia, allowance itu, allowance ini, allowance sana, allowance sini. Campur lagi dengan allowance dia sebagai Menteri Keuangan, allowance sana, allowance sini, allowance sana, allowance sini. Dan tidak cukup dengan itu, sebagai State Assemblyman juga dia ada allowance tertentu. Tidak cukup dengan itu tuan-tuan, dia sebagai Ketua Menteri, dia dibagi kereta, dia dibagi rumah, bil elektrik dia percuma, bil air dia percuma, bil telefon dia percuma, driver dia percuma, minyak kereta dia percuma, kereta dia percuma, di Ketua Menteri dia ada kereta, di Menteri Keuangan juga dia ada kereta, ada kelayakan dia. Jadi campur torak darah bahagi Ketua Menteri ini tidak kurang dari 100 ribu dia boleh terima 1 tahun, 1 bulan. Not to mention dia sebagai pengurusi GLC yang ada di Sabah. Sebab selaku Ketua Menteri ada peraturan yang mesti meletakkan dia sebagai pengurusi. Di situ juga dia akan mendapat gaji tuan-tuan. Jadi di situ juga dia akan dapat allowance, kerajaan, ada kereta, ada dan segala macam. Jadi kalau difikirkan atas dasar logik, ialah kita faham isu kenaikan ini. Saya tidak menolak sebab kalau dibandingkan dengan negeri lain, ialah mungkin kita di antara yang rendah. Tapi yang saya sebutkan ini pada ketika keadaan di Sabah yang tidak mengizinkan kita menghantar isyarat yang tidak sehat kepada rakyat kita di luar. Mereka di luar dahagakan bantuan kerajaan. Mereka dahagakan dalam keadaan harga barang naik, peluang pekerjaan semakin tipis, ada yang gulung tikar, ada yang tidak ada kerja, ada graduan kita tidak bekerja, degree dan sebagainya, tapi menjadi Grab dan sebagainya. Harga barang naik, telur naik, segala macam naik, tepung tidak ada, minyak naik, kelapa sawit tidak ada, minyak kelapa sawit tidak ada. Jadi harga ikan naik dan sebagainya. Jadi campur torak dalam bahagi
apa yang berlaku di luar ini, dengan apa yang ketua menteri dan para menteri lakukan, saya rasa the timing is not really right, because we are sending a wrong signal kepada rakyat di luar sana. Inilah yang menyebabkan, tuan-tuan, rakyat di luar marah dengan orang-orang politik ini. Sebab pada ketika di luar sana rakyat terhimpit dengan kehidupan, bebanan kehidupan, para menteri memilih untuk mendahulukan kepentingan poket pribadi mereka. Kalau benarlah rakyat ini prihatin kepada rakyat, kenapa tidak dahulukan dulu, susun strategi apabila keadaan sudah mengizinkan, ya barulah. Dan kalau ingin pun melakukan, naikkan peruntukan tahunan untuk wakil-wakil rakyat, regardless of their political ideology. Sebab peruntukan ini apabila diberikan kepada wakil rakyat, peruntukan itu boleh mereka gunakan untuk salurkan kepada rakyat di kawasan mereka. Naikkan peruntukan itu, saya setuju. Sebab kenapa? Peruntukan itu bukan YB punya. Karena peruntukan yang mereka perolehi, mereka boleh gunakan dan salurkan kepada rakyat. Tapi kalau gaji diberi, bermakna itu hak pribadi individu-individu ini. Jadi pada saya, kalau benarlah tajuk dia untuk rakyat, sepatutnya kerajaan yang ada pada hari ini kalau mengambil kira soal bebanan kehidupan rakyat, ingin mengutamakan kehidupan rakyat di luar dan sebagainya, kenapa tidak kemudiankan kenaikan gaji, pertambahkan peruntukan untuk adun-adun, dan kita mengarahkan agar adun-adun ini menyalurkan peruntukan ini kepada rakyat yang ada di kawasan masing-masing. Dan saya yakin dan percaya kalau kaedah itu dilakukan, dan saya setuju. Karena apa? Karena peruntukan itu bukan untuk adun, bukan untuk YB, tetapi untuk rakyat di kawasan mereka. Dan lagi funny dia, kalau kita tengok speaker 22,000 dinaikkan. State Assemblyman naik 3,000. Kalau betul lah kononnya mau naikkanlah. Dari segi logik pun, speaker ni bersidang 1 tahun 3 kali saja. Pengurusikan mesyuarat, dia tidak ada kawasan dia pun. Speaker Dewan Rakyat, tidak mana kawasan dia? Mana kampung yang dia mau lawat? Dan dia kerja ni cuma mempengurusikan mesyuarat Dewan Undangan Negeri saja. Yang bersidang selama 3 hari, dan kalau saya tidak silap, saya tidak tahu, 3 kali dalam 1 tahun. Itu saja. Yang lain-lain, adun sepatutnya kalau mau naikkan adun. Kalau betul cerita pasal mau naikkan lah, adun yang kasih naik. Ini speaker ni kasih maintenance 16,000 tidak apa. Because kereta dia percuma, segala macam percuma, driver percuma, minyak percuma, duduk dalam aircon, bukan dia lawat kawasan. Tetapi ialah itu yang saya sebutkan tadi, pelik dia. Keutamaan kerajaan pada hari ini lebih mengutamakan ketua menteri, para menteri dan koroni-koroni mereka berbanding isu yang asas. Masalah bebanan kehidupan yang ada, rakyat kita yang ada di luar sana. Jadi ini yang sebenarnya yang saya ingin sentuh pada malam inilah. Dan saya harap live kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran lah kepada rakan-rakan yang ada di luar sana tentang pentingnya untuk kita meletakkan Sabah ini boleh dimajukan as long as we put the right leadership into the system. Because kalau kita meletakkan pemimpin yang meletakkan kepentingan diri mereka, rakan-rakan mereka melebihi kepentingan rakyat, ini merupakan tanda-tanda dan ciri-ciri pemimpin-pemimpin yang wajar kita berhati-hati. Jadi, yalah, kadang-kadang Tuhan menjadikan sesuatu perkara itu ada sebab dia. Dan saya yakin dan percaya, apa yang berlaku hari ini memberi peluang kepada JRS menjadi kerajaan ini. Mungkin Tuhan ingin tunjukkan kepada rakyat yang ada di negeri Sabah ini, mana emas, mana kaca, mana permata. Dan sebelum ini lawangan-lawangan mereka, kalau kita dengar, banyak terkena muka mereka sendiri. Kalau dulu apa kita lakukan, ekonomi jatuh masa warisan, PTI, dan segala macam. Tapi dalam tempo yang begini singkat, setidak-tidaknya rakyat Sabah boleh menilai mana parti yang boleh kita letakkan harapan untuk memimpin Sabah dan mana pemimpin yang boleh kita percayai meletakkan kepentingan asas rakyat menjadi keutamaan berbanding kepentingan pribadi. Sekurang-kurangnya dalam zaman warisan, kita pun nampak usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Shafie pada ketika itu memberikan tanah kepada orang kampung, membantu mereka dalam sektor pertanian agar mereka mempunyai pendapatan
bulanan dan tidak mengharapkan duit pilihan raya dan sebagainya, kerana kita ingin dalam tempoh jangka masa panjang golongan-golongan yang sebelum ini tidak mempunyai pendapatan tetap dibantu dan di-guide agar mereka boleh menjadi seorang petani yang berjaya, kerana kerajaan memberikan mereka tanah, Kementerian Pertanian guide mereka dan berikan mereka peruntukan agar mereka menjadi petani yang moden, yang berjaya. Hasil mereka kerajaan negeri ambil dan ekspor ke luar negeri dan negara, agar pendapatan tetap yang mereka perolehi ini setidak sedikit sebanyak dapat membantu mereka keluar daripada belenggu kemiskinan. Dan apabila mereka keluar daripada belenggu kemiskinan, saya yakin dan percaya apabila pilihan raya sampai, mereka-mereka ini tidak akan melihat kepada duit pilihan raya semata-mata. Mereka akan melihat kepada kerajaan mana yang lebih kompeten dalam mengurus tadbir rakyat dan membawa rakyat keluar daripada belenggu kemiskinan. Jadi itu sebenarnya matlamat jangka panjang kita. Dan jauh lebih penting, Warisan mempunyai misi pada ketika itu untuk mengindustrikan Sabah ini, kerana kita mempunyai hasil-hasil yang sewajarnya boleh kita komersialkan dan mengeluarkan Sabah daripada keadaan yang ada pada hari ini, meletakkan Sabah at least setidak-tidaknya setanding dengan negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia. Sebab itu saya sebut tadi, apa yang ada di Johor ada di Sabah, tapi apa yang ada di Sabah ada yang tidak ada di Johor. Jadi kelebihan yang kita ada ini kita tidak maksimalkan untuk melestarikan ekonomi rakyat kita dan memajukan negeri Sabah pada keseluruhannya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun telah ke udara hampir 2 jam. Masa begitu singkat. Dan untuk makluman, saya sedikit iklan. Kalau boleh kasih turun sikit gambar ni, saya mau iklan sikit baju ni. Kasih turun dia, kasih kamera, kasih turun sikit. Saya mau iklan sikit baju. Ini untuk rakan saya, khususnya aktivis kita, si Lisa dan juga si rakan-rakan anulah, si Mazliwati, si Mike dan sebagainya, yang begitu committed memperjuangkan Malaysian Agreement 1963. Jadi saya iklan sedikitlah. Bagi rakyat Sabah yang ingin membantu gerakan untuk memberi pendidikan kepada rakyat kita tentang isu perjanjian Malaysia tahun 1963, tuan-tuan tidak perlu mungkin memberikan mereka uang. Kalau bagi dan menyumbang untuk bagi membolehkan mereka mengadakan lebih banyak program-program penerangan, syukur alhamdulillah. Tapi jika tidak mempunyai kemampuan untuk membantu mereka dari segi kewangan, memadai untuk memberikan sokongan kepada mereka dengan membeli t-shirt yang begini smart. Saya suka baju ni. Saya iklan sedikit. Cat smart baju ni, betul, seriously. Dia ada tulis lagi di belakang. Boleh tengok tak, Syah? Apa tu dia tulis? Nampak? 198354. Apa itu? Jadi saya iklan sedikitlah untuk memberikan sokongan kepada mereka. Saya harap rakan-rakan di luar sana yang punya sayang dan jiwa ingin melihat Sabah ini kita perjuangkan hak-hak dan kepentingan dia. Saya mensyorkan agar kalau boleh setiap individu yang sayang terhadap perjuangan untuk memperjuangkan perjanjian Malaysia tahun 1963 setidak-tidaknya miliki baju ini. At least satu orang kena ada satu. Jadi saya akan mulakan dengan di kawasan saya akan beli beberapa ini. Saya telah telefon rakan saya, si Lisa, untuk saya booking lah beberapa baju untuk saya edarkan di kawasan Parlimen Sepanggan. Dan ini sekecil-kecil contribution yang boleh kita lakukan untuk perjuangan memartabatkan perjuangan Malaysian Agreement 1963, untuk membantu gerakan-gerakan mereka, memberi education, memberi pengetahuan kepada anak-anak kita di luar sana agar mereka aware dan faham sedikit sebanyak tentang isu perjanjian Malaysia tahun 1963 ini dan sejarah bagaimana Malaysia ini terbentuk hasil daripada persetujuan 3 wilayah, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia untuk kita membentuk Malaysia. Jadi Semenanjung Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Jadi sekali lagi saya iklan kepada semua rakyat negeri Sabah yang sayang terhadap perjuangan MA63, dapatkan baju ini untuk kita small contribution kepada gerakan memberi
pengajaran dan pengetahuan kepada anak-anak cucu kita di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama saya pada malam ini. Dan insya-Allah sekali lagi saya akan jika ada isu-isu yang lebih panas muncul, bukan saja di peringkat parlimen dan juga di peringkat negeri, insya-Allah saya akan ke udara lagi dan berbicara lagi tentang isu-isu yang berkaitan rapat dengan isu kepentingan kita, isu peringkat nasional, dan yang paling penting bagaimana cara kita untuk memastikan agar Malaysia yang kita cintai ini dapat kita letakkan di landasan yang betul, selari dengan harapan bapa-bapa kemerdekaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, dan sekali lagi bagi mereka-mereka yang belum follow page saya, dan juga YouTube saya, dan juga TikTok saya, Instagram saya, so I will be very appreciate kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat membantu saya untuk share dan follow page ini agar mudah untuk kita menyebarluaskan maklumat-maklumat yang kita ingin sampaikan. Kerana al-maklumlah keadaan infrastruktur jalan kita di negeri Sabah ini terlalu menyedihkan. Jadi pergerakan untuk kita secara fizikal untuk turun ke setiap kawasan itu akan menjadi lebih sukar. Tapi dengan kewujudan teknologi yang ada pada hari ini, setidak-tidaknya menggunakan platform seumpama ini, dapatlah kita berkongsi maklumat dan memberikan penjelasan kepada rakyat kita yang ada di luar sana agar mereka faham tentang apa yang sebenarnya kita ingin lakukan di peringkat negeri Sabah dan juga Malaysia pada keseluruhannya. Jadi tolong follow dan share page saya. Saya amat menghargai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan ke udara lagi selepas ini, dan teruskan berjuang, teruskan perjuangan MA63, teruskan perjuangan untuk melepaskan Sabah daripada belenggu kemiskinan dan meletakkan Sabah di landasan yang sepatutnya. Itu saja daripada saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.